harap selain kita bawa dasar-dasar, kita juga boleh mengubah budaya politik yang ada. Ayo Malaysia ni ada simbolik dia. Simbolik adalah untuk menyemarakkan kembali semangat orang Malaysia menentang ketidakadilan, menentang ketidaksamaan, menentang rasuah. Nak ambil peluang, kita kena santuni pengundi-pengundi muda. Kita kena cari jalan kenalkan keadaan politik kepada pengundi yang akan mengundi buat pertama kali. Tapi ini negara kita. Dan tuan-tuan tahu, tuan-tuan boleh buat perubahan. Tuan-tuan ada kuasa untuk buat perubahan. Tengok nak dapat kerja cukup payah. Kadar pengangguran anak muda di Malaysia lebih tinggi daripada purata kadar pengangguran. Hari ini gerak jalan saudara-saudari. Bagi kami 1-2 bulan daripada sekarang, insya-Allah bulan 10, bulan 11, kalau Ismail Sabri panggil pilihan raya, kita akan bersedia dan insya-Allah kita boleh bagi saingan yang terbaik. Ayo! 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 Tahniah, insya-Allah kita akan bawa Malaysia kepada satu era yang baru, insya-Allah. Selamat petang semua dan salam Ayo Malaysia. Nama saya Jen, pengacara untuk hari ini. So terima kasih kerana mengikuti program kita hari ini di Facebook Live. Ini episod kedua lah untuk sesi sembang dasar di Ayo Malaysia. Untuk pengetahuan semua, Ayo Malaysia fokus kepada 5 teras utama untuk dasar radikal, iaitu jaminan makanan, food security, tenaga dan sumber boleh diperbarui, vocational dan teknikal, pendemokrasian, pendidikan dan akhir sekali topik utama kita hari ini iaitu perumahan mampu milik dan mampan. So sebelum kita masuk kepada perbincangan, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu tetamu khas kita hari ini, Tuan Zahir Hassan, jurucakap Ayo Malaysia yang berpengalaman lebih 30 tahun dalam industri pembangunan hartanah dan infrastruktur awam di Malaysia, UAE, Pakistan dan Saudi Arabia. Silakan. Terima kasih Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana dapat menjemput saya bersama-sama dalam program Sembang Dasar. Membincangkan isu ataupun tema ini. Saya ingin membawa perhatian kita semua pada satu hakikat yang kita hadapi sekarang ini. Yakni satu daripada keinginan dan idaman setiap orang adalah untuk memiliki rumah. Apabila seseorang itu berkahwin, berkeluarga, idaman itu, hasrat itu makin bertambah. Itu sebabnya kalau seorang kahwin, disebut sebagai mendiri rumah tangga. Tapi malangnya sekarang ini, bukan saja rumah tangga pun tidak kelihatan. Ya. Jadi, apabila kita bincang tentang perumahan, kita perlu juga rujuk kepada beberapa dasar antarabangsa. Ya. Untuk mendapatkan tempat perlindungan atau perumahan yang mencukupi dan sempurna, ia adalah sebahagian daripada hak asasi manusia. Artikel 25 dalam Deklarasi Hak Asasi Sedunia 1948 dan juga artikel 11.1 Perjanjian Antarabangsa 1966 mengenai hak ekonomi sosial dan budaya yang mendapatkan tempat perlindungan ini adalah satu daripada hak asasi manusia. Kita Malaysia telah merdeka selama 65 tahun. Adakah kita hanya hendak berpuas hati apabila rakyat Malaysia diberikan tempat perlindungan seperti kemah, seperti pelarian perang di tempat-tempat negara yang lain? Saya kira kita tidak boleh terima apabila kita dapati bahawa rakyat Malaysia tanpa rumah. Isu gelandangan itu masih ada dengan kita.
isu gelandangan itu dapat kita lihat bukan saja di tempat-tempat yang jauh tetapi malah di ibu negara kita sendiri. Di mana kita apabila kita membincangkan tentang perumahan? Dalam kajian 2019, negara kita mempunyai bilangan penduduk seramai 32.6 juta rakyat. Bilangan isi rumah bersamaan dengan 7.3 juta isi rumah ataupun keluarga. Bekalan rumah kini hanya mempunyai 6.01 juta bilangan unit rumah. Apa maksudnya di sini? Membawa erti ada lebih kurang 1.29 juta isi rumah atau keluarga di Malaysia tidak memiliki rumah. Itu hakikat. Itu hakikat. Itu adalah keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Itu satu bahagian. Dalam masa yang sama juga, dalam informasi yang kita terima dari National Property Information Center 2020, apabila kita dapati bahawa pada 2015 sebanyak 10,897 unit rumah yang dah siap tetapi tidak terjual. Malah pada 2019 unit yang dah siap yang tidak terjual telah meningkat 3 kali ganda sehingga 30,664 unit rumah yang dah siap tidak terjual. Kita menghadapi satu keadaan di mana kita tahu 1.29 juta isi rumah di Malaysia tanpa rumah. Dalam masa yang sama juga, kita dimaklumkan bahawa 30,000 unit rumah lebih yang telah disiap tidak terjual. Ini kita menghadapi satu keadaan yang perlu kita tangani, perlu kita lihat secara komprehensif, secara integrated, secara menyeluruh untuk kita menangani isu ini. Betul kata Tuan Zahir lah, sebab saya rasa isu perumahan ni memang amat dekat hati dengan semua rakyat Malaysia, terutamanya golongan muda. Sebab sebagai seorang anak muda, saya sendiri rasa macam semakin muda, semakin susah untuk kita nak beli rumah. So itulah soalan kita hari ini. Rumah mahal, adakah ia akan lahirkan generasi gelandangan nanti? So sebelum saya masuk ke bahagian seterusnya, izinkan saya baca 2 lagi ekstrak kandungan dari surat khabar baru-baru ini. Baru ini saja, bukan yang lama punya. 51% responden dalam kajian properti guru Malaysia menyatakan bahawa mereka tidak layak untuk skim perumahan mampu milik kerajaan dan tidak mampu membeli hartanah tanpa apa-apa bantuan kewangan. Yang kedua, dia menurut kepada Bank Negara Malaysia, tahap harga kediaman di Malaysia diklasifikasikan sebagai sangat tidak mampu milik. Itu seriously unaffordable. Itu bukan local punya itu indikator tau. Ini semua standard antarabangsa United Nations Habitat. Okay, so soalannya sekarang sebenarnya macam yang tadi Tuan Zahir sebut tadi kan, banyak rumah, banyak projek yang dilancarkan tiap-tiap tahun, tetapi rakyat Malaysia masih tidak mampu nak beli rumah. So sebenarnya boleh beri sedikit pencerahan tak sebenarnya apa yang tengah berlaku ni dan apa punca sebenarnya? Okay. Ya, terima kasih Saudari Jen. Sebelum saya respon pada persoalan tadi, bila kita sebut rumah, pemilikan rumah, kita perlu juga jelas apa yang dimaksudkan sebagai rumah mampu milik itu sendiri. Itu satu persoalan yang asas yang perlu kita jelas. Kalau kita diberi satu tempat rumah yang disebut sebagai rumah, tetapi ia mengandungi satu bilik yang kecil, tanpa tingkap, tanpa bilik air, adakah kita ambil kira itu sebagai rumah? Adakah kalau kita diberi kemah untuk kita tinggal, berkeluarga, tanpa tandas, tanpa keperluan asasnya lain, dikira rumah? Jadi, menjawab soalan atau permasalahan ini, saya kira elok untuk kita berlandaskan takrif atau definisi rumah itu sendiri. Yang saya ingin mengutarakan di sini, berkongsi di sini,
berlandaskan kepada definisi yang telah diberikan oleh UN Habitat. UN Habitat adalah satu badan di bawah bangsa-bangsa bersatu, di mana dia mentakrifkan ataupun definisikan rumah itu sebagai satu adequate housing quality. Maknanya kualiti rumah yang sempurna, dan mencukupi. Apa maksud itu? Maknanya kalau rumah itu kecil sangat, tanpa keperluan asas disediakan, ia tidak dikira sebagai rumah. Pengalaman kita di Malaysia tidak jauh, Pengalaman kita di Malaysia, kita mempunyai banyak di Kuala Lumpur khususnya rumah-rumah PPR ataupun PPA. Yang awal-awal dulu, dari segi keluasan rumah itu sebesar 600 kaki persegi. Dengan keluasan itu, rumah itu mempunyai satu keluarga, yang mempunyai 3 atau 4 orang anak, yang mempunyai 2 bilik, ada satu ketika 1 bilik pun. Adakah itu dikira sebagai rumah yang sempurna, yang mencukupi? Saya kira kalau dahulunya mungkin kita boleh terima itu sebagai rumah yang mencukupi dan sempurna, tapi kini sekarang saya kira tidak boleh kita terima itu semua. Dan dalam masa yang sama juga, apa yang dimasukkan sebagai adequate housing quality itu sendiri, maknanya kalau di Kuala Lumpur ini kita dapat rumah-rumah PPR, PPA itu, apabila dibina dahulu dibina, syarat, di antara syarat kelulusan pembangunan itu sendiri, diperlukan menyediakan satu tempat letak kereta bagi setiap 4 unit kos rendah itu sendiri. Jadi apa yang berlaku sekarang, oleh kerana apabila rumah tu pembangunan telah dimulakan dan disiapkan, sekarang ini kita mendapati bahawa setiap unit tu, setiap orang yang meninggal, setiap keluarga yang tinggal di unit tu mempunyai satu buah kereta. Jadi, satu unit satu buah kereta. Dia disediakan hanya satu tempat letak kereta bagi 4 unit rumah kos rendah. Jadi itu sebabnya kita dapat lihat di sini sekarang ni, kalau pergi Bandar Tun Razak contohnya, kita dapat lihat orang letak kereta itu bukan selapis tetapi 2 lapis. Ada tempat yang 3 lapis di jalan raya. Jadi keadaan-keadaan itu perlu masa perjalanan yang lama untuk sampai ke tempat kerja. Jadi kalaulah lokasi rumah mampu milik itu jauh daripada tempat pekerjaan dan sebagainya, jauh daripada kemudahan asas seperti sekolah dan sebagainya, ia merumitkan mereka yang tinggal di situ. Dan parameter yang ketiga, United Nations Habitat ini mentakrifkan bahawa harga rumah itu tidak sepatutnya menjejaskan ataupun tidak dapat menampung ataupun tidak mencukupi perbelanjaan asas yang lain. Maknanya kalau seseorang itu beli rumah, dia tak ada cukup untuk makan, untuk belanja anak sekolah dan sebagainya. Jadi harga itu sendiri menjadi satu parameter yang penting dalam menentukan rumah mampu milik atau tidak. Dalam perkara ini saya ingin kongsi sedikitlah. Bank Negara Malaysia memaklumkan bahawa rumah mampu dibeli oleh rakyat Malaysia yang bernilai RM300,000. Isi rumah perlu mempunyai kadar pendapatan RM100,000 setahun. Ini membawa erti sejumlah RM800-333 sebulan pendapatan isi rumah. Itu Bank Negara Malaysia memberi tahu kepada kita. Maknanya kalau isi rumah tu nak beli rumah yang harganya RM300,000, pendapatan isi rumah itu perlu RM100,000 setahun. Yang bersamaan dengan RM8,333 sebulan. Di mana hakikat keadaan kita sekarang? Daripada statistik yang kita tahu bahawa hanya 24% saja isi rumah di Malaysia yang mempunyai pendapatan lebih daripada RM8,333 sebulan. Jadi membawa erti 5.5 juta isi rumah di Malaysia tidak mampu untuk membeli rumah harga RM300,000. Itu RM300,000. Kalau kita kira balik, untuk isi rumah mampu untuk membeli rumah sejumlah RM200,000, isi rumah itu perlu mempunyai pendapatan kasar sebanyak RM5,873 sebulan.
Ini bersamaan dengan hanya 50% jumlah isi rumah di Malaysia yang mampu untuk beli rumahnya hanya 200,000. Jadi apakah gambaran yang kita dapat daripada angka-angka yang saya kongsikan? Bahawa ramai isi rumah di Malaysia, ramai rakyat Malaysia masih kurang mampu untuk memiliki rumah. Dalam konteks ini saya ingin kongsi sedikit pengalaman saya sendiri. Apabila dalam badan korporat dulu, apabila kita membangunkan rumah mampu milik, kita melancarkan 357 unit rumah mampu milik. Kita dapatkan senarai mereka yang berminat untuk memiliki rumah mampu milik ini. Kita dapatkan senarai itu daripada database yang diberikan oleh kerajaan, dan kita menawarkan kepada mereka melebihi 10,000 yang berminat. Kita hanya melancarkan 357 unit rumah mampu milik, tetapi yang berminat lebih daripada 10,000. Kita tawarkan kepada 357 yang berminat untuk memiliki rumah mampu milik. Apa yang berlaku? Apabila kita telah buat undian, 357 yang minat untuk membeli rumah, kita tawarkan kepada mereka. Apabila kita tawarkan kepada mereka, mereka kata mereka berminat, tapi apabila mereka teruskan proses untuk membeli rumah itu, 65 hingga 75% tidak layak untuk mendapat kemudahan keuangan. Dan kita terpaksa melalui proses sekali lagi bagi mereka yang tak layak tu untuk menawarkan, untuk buat undian, untuk menawarkan kepada 65% tadi yang tak layak. Kita tawarkan lagi. Daripada 65% yang kita tawarkan itu, lebih daripada 55% tak layak untuk memiliki rumah. Kerana mereka tak layak untuk dapat pinjaman daripada bank dan sebagainya. Jadi proses itu berulang kali sehingga 6 hingga 7 kali untuk mendapatkan 357 yang layak, yang berminat dan layak untuk membeli rumah dengan pinjaman bank dan sebagainya. Jadi kenapa mereka tak layak? Itu satu persoalan. Satu persoalan. Kenapa mereka tak layak? Ramai yang berminat tapi tak layak. Satu daripadanya adalah seperti yang Bank Negara mengatakan bahawa mereka banyak hutangnya lain. Maknanya mereka berhutang sehingga kan mereka tidak mencukupi syarat minima untuk mendapat pinjaman daripada institusi-institusi keuangan. Dan lagi satu adalah isu Central Credit Reference Information, CCRIS. Apabila mereka ini di dalam blacklist, yang kalau bank itu merujuk kepada CCRIS ini, mereka yang dalam CCRIS ini tidak layak untuk mendapat kemudahan keuangan. Dan sebahagian besar daripada mereka ini adalah mereka yang graduan, tetapi disenarai hitamkan diakibat tak bayar PTPTN. Jadi mereka yang muda, keluarga yang muda, baru seorang anak berminat nak memiliki rumah, tapi tidak layak ataupun tidak boleh mendapatkan membeli rumah itu kerana tidak dapat kemudahan keuangan, kerana mereka dalam senarai hitam, CCRIS itu kerana tak bayar PTPN. Nampak tak? Kitaran keadaan itu. Kita bincangkan perkara isu perumahan tetapi dia berkait rapat dengan perkara-perkara lain yang sedang berlaku dengan kita sekarang. Jadi itu respon pada persoalan ini. Okay. Rasanya kita kena break the chain lah. Ini satu rantaian kegagalan dari banyak segi sangat lah. Okay, pendidikan pun masuk selain daripada perumahan saja. Yang terima kasih kerana untuk jelaskan kepada kita punca sebenarnya kenapa pemilikan rumah begitu susah di Malaysia. Ini juga kita boleh observe lah, boleh tengok dalam data. So izinkan saya baca data sekejap. So kadar pemilikan rumah untuk rakan-rakan serantau ASEAN, saya bacakan dekat sini ya. Vietnam 90%, Singapura 87.9%, Indonesia 84% dan Thailand 80%. Manakala Malaysia kita hanya 76% kadar pemilikan rumah di Malaysia. So apa masalah sebenarnya dan ada apa dasar ke model ke pemilikan rumah yang kita boleh pinjam daripada jiran-jiran serantau ASEAN kita ni? Ya,
kadang kita apabila kita menyentuh isu ini, kita bandingkan dengan negara-negara jiran di ASEAN dan sebagainya. Apa yang berlaku di Malaysia yang kita dapat lihat, yakni pertumbuhan pendapatan itu sangat perlahan. Pendapatan isi keluarga itu sangat perlahan berbandingkan dengan peningkatan harga rumah itu. Ya. Nisbah seperti yang terawal tadi, Jan telah sebutkan bahawa nisbah harga rumah kepada pendapatan sekarang ini adalah 4.7. Membawa erti, ya, harga rumah itu 4.7 kali ganda daripada pendapatan isi rumah itu. Dan UN Habitat telah mengklasifikasikan keadaan di Malaysia ini sebagai sangat tidak mampu. Ya. Jadi pertumbuhan pendapatan itu sangat perlahan berbanding dengan peningkatan harga rumah yang dijualkan di Malaysia. Itu satu perkara yang besar. Kita akan sentuh, kita ambil contoh kemudian sikit. Yang keduanya, di Malaysia ini memang kita tahu bahawa keadaan dia begitu tenat hinggakan kadar simpanannya sangat rendah. Kalau tanya saya pun mungkin saya simpanan pun rendah juga, ya, terkait dengan keadaan ini, tetapi keadaan simpanan sangat rendah. Jadi apabila kita nak beli rumah, kita perlu meletakkan deposit contoh. Dapatkan deposit kalau harga rumah itu 300,000, deposit 10% 30,000. Adakah kita mempunyai 30,000 untuk meletak sebagai deposit? Itu satu keadaan yang kita perlu lihat. Dalam masa yang sama juga, Bank Negara Malaysia, ya, memaklumkan kepada kita semua bahawa 65% yang berminat untuk memiliki rumah mempunyai hutang yang tinggi. Maknanya secara natural, ya, di Malaysia ini secara natural. Anak saya pun sama. Apabila dia belajar, dia graduan, dia kerja, siapa-siapalah kerja, yang pertama sekali dia fikir apa? Rumah? Tak, kan? Maknanya selalunya mereka akan beli kenderaan dulu. Sama ada motosikal atau kereta. Kenapa? Kerana sistem pengangkutan awam kita sangat-sangat berkurangan. Jadi mereka untuk bergerak, untuk pergi kerja dan sebagainya, mereka akan gunakan pendapatan awal dia untuk beli pengangkutan. Ya? Sama ada motosikal ataupun kereta. Jadi itu dah hutang dah. Lepas tu pendapatan tak cukup, start mula pakai kredit kad. Dan apabila gunakan kredit kad, hutang kredit kad pula bertambah. Jadi apabila mereka nak beli rumah, margin ataupun lebihan daripada pendapatan itu tidak mencukupi untuk mereka membeli rumah untuk mendapat kemudahan keuangan daripada institusi keuangan. Itu keadaan kita sekarang. Maknanya pendapatan kurang, ya, harga rumahnya tinggi. Seperti Jen sebut tentang jiran kita lah, jiran-jiran di ASEAN ini. Kita bandingkan, ya. Kita baru sambut merdeka beberapa minggu yang lepas. Singapura bersama-sama dengan kita dalam Malaysia 1963. 1965 Singapura keluar daripada Malaysia untuk menubuhkan satu negara yang merdeka, Singapura. Berjiran dengan kita. Ya. Pada tahun 1965, Jen pun belum ada lagi kot. Belum. Tahun 1965, nilai mata wang Malaysia dengan Singapura, $1 bersamaan dengan RM1 Malaysia. Tahun 1965. Nilai sekarang Singapura, $1 Singapura sekarang ini bersamaan dengan RM3.23 Malaysia. Jadi dari segitu pun memberi gambaran kepada kita bahawa nilai ekonomi kita jauh lebih rendah berbandingkan dengan jiran kita di Singapura. Apabila Singapura merdeka pada tahun 1965, keadaan Singapura dan Malaysia sama saja. Ya. Mereka mempunyai negara yang berbelang kaum, kita mempunyai berbelang kaum. Ya. Kita di bawah Commonwealth, Singapura di bawah Commonwealth. Lokasi strategik kita ada Selat Melaka, mereka ada Selat Melaka. Ya. Kita bermula dengan sektor perbuatan. Singapura pun memulakan sektor perbuatan. 60 tahun selepas itu, Singapura berada di atas, Malaysia berada di bawah. Kita mempunyai satu
ekosistem yang lebih kurang sama, tetapi hakikatnya selepas puluhan tahun, berapa dekad, mereka jauh ke hadapan berbanding dengan Malaysia. Pendapatan purata bulanan Singapura, ya, purata gaji bulanan Singapura adalah US dollar 4,100 dolar Amerika di Singapura, ya. Purata gaji bulanan. Di Malaysia agaknya berapa, Jen? 2,000. Di Malaysia hanya 804 dolar Amerika sebulan. Oh. Maknanya purata gaji bulanan, pendapatan bulanan Singapura dan Malaysia jauh perbezaan 5 kali ganda. Singapura jirannya. Dia merdeka 1995, masa tu ringgit dengan dolar Singapura lama sama, tapi sekarang ni purata gaji bulanan Singapura adalah jauh 5 kali ganda daripada Malaysia. Dan kenapa benda tu berlaku, kan? Sungguh pun kita bincang pasal perumahan. Saya nak kait sedikit lah. Bagaimana keadaan itu boleh berlaku, ya? Bagaimana keadaan boleh berlaku sehingga kan gaji di Singapura 5 kali ganda daripada Malaysia, purata, ya. Singapura meletakkan kepentingan dari segi pembangunan sumber tenaga, sumber manusia, ya, human capital. Ya. Singapura membelanjakan, ya, untuk pendidikan, ya. Singapura membelanjakan untuk pendidikan 3 kali ganda daripada Malaysia untuk setiap rakyat negara tersebut. Singapura contohnya, saya boleh baca sedikit, Singapura membelanjakan 1,600 dolar Amerika bagi setiap warga dia untuk pendidikan. Malah Malaysia hanya membelanjakan 500 dolar Amerika untuk pendidikan bagi setiap rakyat Malaysia. Jadi ini menggambarkan polisi dasar yang ada di Malaysia yang tidak boleh menampung keperluan, menampung kehendak hasrat rakyat itu sendiri. Jadi dasar-dasar pemilikan rumah ini perlu juga kita lihat, dalam polisi-polisi dasar yang lain kerana ia hubung kait yang rapat sangat. Ya. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat pun kita jauh ke belakang bandingkan dengan Singapura. Ya, kalau kita nak bandingkan dengan Vietnam dan sebagainya, itu mengambil masa yang lebih cukup untuk kita mengambil iktibar dalam perbincangan ataupun sembang petang ini untuk mengambil contoh daripada Singapura. Terima kasih Tuan Zahir. Rasanya jurang itu agak besar, ya, walaupun Malaysia dengan Singapura cuma across the strait saja. Okay? So ada juga data yang Bank Negara Malaysia siarkan yang barulah pada bulan Julai. Saya nak sebut kat sini sebab pinjaman kewangan di Malaysia ni sebenarnya 60% disalurkan ke dalam sektor hartanah. Okay. Lepas tu kita tengok di sekitar, especially terutama ni dalam kawasan Lembah Kelang ni, banyak juga projek, walaupun COVID 2 tahun, sekarang pun banyak projek yang baru. Tetapi kenapa pula itu kadar pemilikan rumah kita di Malaysia ni antara yang paling rendah sekali dalam ASEAN. So rasanya macam ada masalah, ada isu sikit dengan mismatch lah, ketidakpadanan ini. So boleh tak Tuan Zahir tolong huraikan apa yang tak kena ni sebenarnya dan macam mana kita boleh mengatasi masalah mismatch ini? Baik, macam kita sebutkan terdahulu juga, maknanya di Malaysia ini mismatch ini memang berlaku. Pada awal-awal kita bincang tadi, maknanya kita mempunyai 1 juta lebih isi rumah yang tak ada rumah, dalam masa yang sama kita dapat rumah-rumah yang siap tak terjual. Ya. Mismatch ataupun tidak samaan atau tidak sepadan di antara bekalan rumah, ya, dengan permintaan itu, di antara lain sebabnya adalah kita ataupun pihak pemaju ataupun bekalan rumah yang dibekalkan dalam pasaran tidak mempunyai data yang mencukupi bagi memenuhi kehendak dan keperluan mereka yang ingin memiliki rumah. Ya. Kita lihat, bila kita cakap petang mismatch tu, kita nak, kalau kita separuh tempat, kalau pergi Iskandar contohnya, kalau kita
lalu di sana, skandal Malaysia di Johor. Maknanya kalau kita lalu di situ, kita mampu untuk lihat je. Oleh kerana rumah-rumah tu yang berharga lebih daripada 1 juta, lebih daripada 1.5 juta dan sebagainya. Ada rumah-rumah macam itu. Tapi apabila mismatch tentang jenis rumah yang mana yang diperlukan, ya, di lokasi mana yang diperlukan, itu ada mismatch. Maknanya dia buat perumahan rumah di satu kawasan, tapi kawasan tu tak ada orang yang nak. Orang nak rumah di kawasan A, rumah dibina di kawasan B. Jadi, siapa nak pindah, dia kerja dekat kawasan A, dia pindah ke kawasan B yang jauh, 50 km daripada tempat dia kerja, kawasan A. Jadi, bila pemaju tidak mempunyai maklumat, data dan sebagainya, dia buat bina rumah, akhirnya pemaju pun menghadapi masalah untuk jual, tidak siapa pun mau membelinya. Jadi, dalam proses mismatch dan sebagainya, tidak sepadan di antara lokasi, tidak sepadan dari segi harga, tidak sepadan dari segi jenis rumah yang perlu dibina. Kita perlu juga menyedari bahawa dalam proses ini, dia melibatkan berbagai-bagai stakeholders. Ya. Mereka yang berkepentingan. Dalam buat satu projek perumahan itu, dia melibatkan pembeli yang berminat untuk beli rumah. Dia melibatkan kerajaan. Kerajaan tiap kali ada pembangunan perumahan, kerajaan mendapat pendapatan daripada situ. Ya, kerajaan adalah satu daripada yang berkepentingan dalam pembangunan hartanah. Perunding sama ada jurutera ataupun arkitek dan sebagainya. Institusi keuangan pun, jangan lupa ya, institusi keuangan pun akan cuba juga mengambil kesempatan untuk mendapat keuntungan dalam proses itu dalam pembangunan itu. Jadi dan juga pastinya pelabur dalam kita membangun satu-satu projek itu. Jadi setiap daripada stakeholder, setiap daripada yang berkepentingan ini mempunyai hasrat, cita-cita, objektif masing-masing. Kalau pemaju tu memang dia akan buat projek untuk mendapat untung semata-mata. Kontraktor pun dia buat projek tu, ya, dia buat projek, dia akan ada kaki tangan dia, pekerja dia dan dia buat kerja untuk mendapat untung juga. Kerajaan berkepentingan juga. Tetapi kalau kerajaan itu juga untuk mendapat keuntungan daripada pembangunan hartanah ini, itu satu perkara yang saya perlu sebut. Maknanya kerajaan tidak, pada pandangan saya, tidak patut untuk mendapat keuntungan dari proses pembangunan hartanah ini. Kita boleh bincang kemudian lagi pasal isu peranan kerajaan dalam proses keseluruhan kitaran pembangunan hartanah itu. Jadi stakeholders itu banyak. Ya, pembekal tu bukan satu pembekal. Beratus pembekal daripada benda yang kecil sampai ke besar-besar. Ya, dari segi mechanical dia, dari segi electrical dia, dari segi civil dia, banyak pembekal-pembekal yang terlibat. Jadi stakeholders dalam pembangunan perumahan ini begitu banyak sekali. Now, persoalannya sekarang bagaimana kita nak pastikan bahawa mismatch itu tidak berlaku. Bagaimana kita nak pastikan bahawa kita bina rumah yang diperlukan jenis ni 800 kaki persegi pada kawasan A, berapa banyak rumah? Kalaulah kita dapat memastikan bahawa data ini ada untuk dirujuk, maka kita akan dapat menangani isu mismatch ni. Maknanya data tu perlu, saya nak tekankan sangat. Data perlu kita kumpul. Data perlu ada satu pangkalan data yang menyeluruh dan tepat. Bukan menyeluruh saja, kena tepat. Kena accurate. Ya. Dan selepas itu, jangan pula, dah ada data tu, kalau kerajaan mengambil tindakan untuk mengumpul data dalam satu pangkalan data yang besar, jangan kerajaan kemut saja. Kalau istilah kemut lah, maknanya perlu dikongsikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang lain. Maknanya maklumat tu perlu diberikan kepada pihak pemaju dan sebagainya. Saya dulu dalam badan korporat, maklumat ni paling di antara maklumat yang paling susah nak dapat. Jadi, apabila pemaju buat satu pembangunan projek perumahan, dia perlu membuat assumption, andaian-andaian, setakat mana maklumat yang ada, buat andaian dan lepas tu tawakal. Ya. Dan harapkan benda itu terjual, laku dan sebagainya. Itu satu. Yang keduanya, bagi memastikan bahawa mismatch ini tidak berlaku, saya ingin mengutarakan satu pendekatan di mana kita
transdisciplinary approach. Apa yang dimaksudkan transdisciplinary approach ini? Apabila kita membolehkan setiap stakeholders itu terlibat dalam merangka dasar, ya, dan melaksanakannya bersama. Maknanya setiap stakeholders itu terlibat dalam penentuan dasar. Kita tidak boleh kerajaan saja, tetapi setiap stakeholders. Maknanya satu pendekatan transdisciplinary approach ini perlu diambil supaya segala kepentingan pihak-pihak stakeholders itu yang berkepentingan itu dapat diambil kira, dapat ditimbangkan sebaik yang mungkin dan akhir sekali melahirkan satu dasar yang memberikan tumpuan kepentingan kepada rakyat tanpa memudaratkan segala stakeholders yang lain. Ya, jadi itu sebagai contohlah. Okey, terima kasih Tuan Zahir. Sebab saya nak baca sikit tu komen netizen bawang lah. Okey, saya sebut netizen yang bawang sikit. Macam yang tadi Tuan Zahir huraikan tadi, ramai stakeholders yang terlibat dalam semua projek perumahan ini. So rasanya pembeli nak rumah yang murah, takkan ni akan macam ini akan merugikanlah pihak pemaju, pihak perunding dengan pihak kerajaan pun mungkin kan. So ini macam dengar dia macam tak praktikal sangat. Takkan kita nak win-win solution. Kita nak rumah yang rumah yang mampu milik lah, tak boleh kata murah. Rumah yang mampu milik dan kita nak beli macam keuntungan yang sesuai juga lah untuk pemaju. So, kos pembinaan merupakan satu komponen yang utama jika kita nak turunkan harga rumah. Macam mana kita boleh mengurangkan kos pembinaan rumah supaya rakyat dapat beli rumah dengan harga yang berpatutan, yang mampu milik dan juga pemaju boleh dapat keuntungan yang sesuai. Ada apa dasar yang boleh kita laksanakan? Ya, dalam kita membincangkan perkara kos pembinaan ini, saya ingin membawa kita kepada satu pemahaman cara umum bahawa dalam pembangunan hartanah itu ada boleh dikumpulkan kepada 3 komponen yang besar. Yang pertamanya tanah. Kalau ada pemaju ada banyak duit pun tanah tak ada, tak dapat buat bina perumahan, projek perumahan. Jadi tanah sebagai satu cost center yang besar dalam projek pembinaan perumahan, kos. Komponen yang kedua adalah kos pembinaan itu sendiri. Ya. Dan komponen yang ketiga adalah kos pematuhan. Maknanya itu compliance. Maknanya apabila kita buat apa-apa mendapat kelulusan daripada kerajaan, kita perlu menyumbang kepada kerajaan bayaran-bayaran tertentu dan sebagainya. Jadi dia ada 3 komponen besar lah. 3 komponen besar. Di Malaysia secara umum, secara umum tapi bergantung kepada kawasan, tempat dan sebagainya. Secara umumnya nisbah nilai tanah, kos pembinaan dan compliance ataupun pematuhan itu adalah 20% ya untuk nilai tanah, 70% untuk kos pembinaan dan 10% untuk kos pematuhan ataupun compliance. Jadi kalau misalnya cara kasar saya cara kasar. Kalau tanah itu adalah tanah kerajaan. Kerajaan kata, okey, ini tanah kerajaan, you bina. Secara automatiknya, peratusan lebih kurang 20% itu dapat dikurangkan dari segi kos pembangunan tersebut. Jadi maknanya harga rumah tu dapat dikurang almost automatik. Lebih kurang 20%. 10% yang berikutnya adalah pematuhan. Maknanya setiap proses itu perlu melalui proses-proses tertentu. Daripada awal-awalnya proses untuk mendapat tukar syarat guna tanah. Ya. Itu proses yang pertama. Ada tanah adalah tanah pertanian. Kena tukar syarat pertanian ini kepada perumahan. Itu tahap ataupun tingkat yang pertama. Dan perlu melalui proses-proses berikutnya yang memerlukan setiap pemaju itu memenuhi syarat-syarat pembangunan hartanah itu sendiri. Dan yang ketiganya seperti Jen sebut tadi dari segi kos pembinaan. Jadi kos pembinaan ini dia banyak komponen ya, banyak komponen. Di Malaysia ini memang selama ini
banyak kita guna kerana kita harga buruh kasar kita murah. Jadi industri pembinaan tidak pernah terfikir ataupun meletakkan satu keutamaan untuk menaik tarafkan industri pembinaan ini. Kerana satu daripada sebab utamanya adalah buruh kasar yang murah. Ya. Contoh dia dari segi Industrialized Building System, IBS. Ya. Itu adalah satu sistem yang negara lain yang maju telah banyak menggunakannya. Tetapi di Malaysia tidak berkembang. Sungguh pun IBS ni telah mula digunakan di Malaysia pada tahun 60-an lagi. Projek yang pertama gunakan IBS adalah flat berkeliling. Tapi kalau sekarang pergi ke flat berkeliling, tak jumpa dah flat tu. Dah roboh pun. Ya? Dah pembangunan semula dan sebagainya. Jadi kita dah mula. Industrialized Building System dah mula tahun 60. Tapi penggunaan itu tidak dikembangkan. Tidak diberikan keutamaan. Ya? Dalam industri ini, untuk kita tingkatkan industri ini pada satu tahap yang lebih tinggi. Tak berlaku. Kerana satu adalah tenaga buruhnya rendah. Apabila tenaga buruh yang Malaysia naik, kita membawa masuk tenaga buruh daripada jiran-jiran kita yang juga murah dan seterusnya. Jadi Industrialized Building System IBS ini perlu diberi perhatian agar kita dapat tingkatkan industri pembinaan ini. Dengan sistem ini pembinaan dia lebih cepat, ya, kurangkan pembaziran dan sebagainya. Jadi itu satu pendekatan yang perlu kita ambil bagi mengurangkan kos dan pembinaan. Lagi satu adalah yang sebut sekarang ni popular lah, dah mula popular, ya, BIM, Building Information Modeling. BIM ini adalah satu sistem yang digunakan di semua peringkat pembinaan itu sendiri. Daripada reka bentuk menggunakan sistem BIM ini, ya, masa pembinaan digunakan sistem ini, masa siap bangunan digunakan sistem ini, masa-masa yang akan datang digunakan juga untuk jika perlu untuk kita lihat balik pembinaan itu dan sebagainya. Jadi teknologi ini perlu kita tingkatkan penggunaannya dalam industri ini, dan ini semua sungguh pun ya dia akan melahirkan satu kos awalan lebih tinggi, tapi dalam masa jangka yang panjang ia lebih manfaatkan untuk membawa mengurangkan kos pembinaan perubahan ini. Jadi saya ingin juga kongsi sedikitlah, maknanya bagaimana nilai yang terlibat dalam pembangunan ni. Kita sebut tentang pematuhan tadi. Bila kita ada tanah pertanian yang nak kita bangunkan kepada perumahan, kita perlu tukar syarat. Nah, tukar syarat ni perlu melalui satu proses. Ya, satu proses. Jadi contoh kita ambil contoh. Kalaulah saya ada tanah 1 juta, nilai tanah pertanian itu 1 juta. Nilai tanah pertanian itu 1 juta. Saya nak convert, saya nak tukar syarat guna tanah kepada perumahan. Itu perlu mendapat kelulusan daripada kerajaan. Syarat dia adalah apabila nak tukar syarat itu daripada pertanian ke perumahan, perkiraan dia adalah 15% daripada harga tanah itu kegunaan perumahan itu sekarang. Maknanya kalau nilai harga tanah itu pertanian itu 1 juta, kalau nilai tanah yang berkenaan itu untuk pembangunan perumahan, nilai dia sekarang dah bertambah kepada 2 juta, 15% daripada 2 juta itu perlu dibayar kepada kerajaan. Ya, kalau nak kira gitu, maknanya kalau nilai tanah tu 2 juta, 300,000 tu kena kasih pada kerajaan. Maknanya kalau kita ada tanah pun, kita nak bangun, nak tukar syarat, itu bayaran yang pertama. Selepas tu ada banyak-banyak bayarannya. Jadi kalau kerajaan serius, ya, saya kira kalau kerajaan serius untuk memberi keutamaan, mengeluarkan bekalan rumah mampu milik dan sebagainya, perkara-perkara ini kerajaan perlu lihat kembali dan dapat mengurangkan segala kos-kos pematuhan itu, compliance cost itu, agar nilai rumah itu dapat kita kurangkan serendahnya mungkin. Dan yang penting, setiap penjimatan itu perlu dikembalikan kepada pembeli. Bukan pemaju dapat keuntungan lebih, bukan kerajaan dapat pulangan ataupun dapat pendapatannya lebih, tetapi dikembalikan kepada pembeli dengan mengurangkan harga rumah itu sendiri.
Betul kata Tuan Zahir sebab isu perumahan ni nampak rumit tapi dasar untuk membetulkan dia straightforward saja. Cuma memerlukan macam willpower lah, political will yang betul-betul nak memanfaatkan rakyat Malaysia. Itulah kita boleh dapatkan benefits lah untuk membetulkan isu ni. So sebelum kita tutup untuk sesi hari ini, soalan terakhir lah untuk Tuan Zahir. Apakah visi AYOM Malaysia ataupun visi Tuan sendiri untuk dasar radikal perumahan mampu milik dan mampan? Oleh kerana dah kesimpulan ni, saya kira dalam industri ini, saya nak kaitkan satu perkara yang tidak terlepas daripada isu apabila kita membincangkan tentang industri pembinaan ni. Satu adalah isu rasuah. Rasuah ini kalau secara umumnya, kalau kita dapat mengurangkan rasuah, kita dapat kurang, saya kira senang-senanglah 10% daripada kos pembinaan itu dapat kita kurangkan. Pengalaman saya sendiri, saya ditawarkan, ya, rasuah lah, ditawarkan rasuah tahun kelima saya dalam industri ini. Maknanya lepas bekerja 5 tahun saya ditawarkan rasuah. Isyarat-isyarat yang saya terima untuk meminta rasuah, saya telah dapat isyarat tu daripada pihak-pihak berkenaan lebih awal daripada itu. Maknanya industri ini dari segi rasuah ni boleh dikatakan berleluasa juga. Dan kos rasuah ini akan dikembalikan kepada pembeli. Maknanya kalau pemaju itu perlu rasuah, dia keluarkan duit itu dan kos itu akan dimasukkan dalam harga kos rumah itu sendiri. Jadi rasuah ni satu perkara yang penting yang perlu kita lihat, ya, yang tak boleh kita pandang ringan. Kerana ia akan menjejaskan harga akhir yang ditawarkan kepada pembeli-pembeli. Jadi itu sebagai kena sentuh juga perkara rasuah ni. Dan untuk menjawab respon yang Jen sebut tadi, bahawa di Malaysia ini polisi memang ada banyak. Kita ada polisi dasar perumahan negara 2012. Kita dah ada polisi rumah mampu milik 2019. Persoalan di sini sama ada bagaimana pelaksanaan dasar-dasar ini, ya, bagi memenuhi objektif dasar itu dibuat di Guban. Jadi dalam perkara ini, dalam konteks ini, dari sudut ini, saya kira pelaksanaan itu masih amat kurang berbandingkan dengan dasar yang telah diwujudkan, telah dibentangkan. Jadi dalam konteks ini, bagi perumahan mampu milik dan sebagainya, saya kira saya ingin tekan sekali lagi lah, iaitu perkumpulan data dan bekalan data itu menjadi satu yang penting sangat pada saya, kerana tanpa kita dah sekarang zaman digital dan sebagainya, kalau kita masih menghadapi keadaan ini atau menangani isu ini secara betul-tuli tanpa mempunyai data yang lengkap, yang menyeluruh, saya kira kita akan menghadapi keadaan yang lebih teruk di masa yang akan datang. Jadi pengumpulan data, bekalan data yang lengkap menyeluruh itu perlu diadakan secara segera untuk usaha untuk mendapatkan data-data ini. Dan seperti yang saya sebut awal tadi juga, maknanya approach, pendekatan yang perlu diambil adalah transdisciplinary. Maknanya kita libatkan semua yang berkepentingan untuk menentukan, merangkakan dasar itu sendiri agar mereka semua faham agar dapat laksanakan bersama. Jadi kalau dasar itu dikembangkan bersama, kalau mana-mana pihak yang berkepentingan tidak memenuhi dasar yang digubal bersama, boleh diambil tindakan sewajarnya. Contohnya lah macam kerajaan. Ada kerajaan tidak meluluskan plan lama tu daripada 2 minggu kepada 2 bulan, tidak menjejaskan perjalanan kerajaan. Tetapi bagi mereka, pemaju dan sebagainya, kelewatan kelulusan plan itu menjejaskan prestasi, keuntungan pihak pemaju. Jadi itu dari segi kerajaan. Maknanya segala usaha pihak kerajaan untuk memudah carakan proses pembangunan hartanah ini agar harga dapat dikurangkan perlu dititik beratkan oleh kerajaan. Dan jangan ambil
pembangunan hartanah ni sebagai satu perniagaan. Macam Selangor pun kos development order ya, perintah pembangunan beberapa projek rumah mampu milik dikecualikan. Itu satu contoh yang boleh kita ambil. Maknanya kerajaan mengurangkan kos kepada pemaju untuk membangunkan kos rumah mampu milik. Tapi dengan syarat penjimatan tu pemaju perlu kembalikan kepada pembeli. Institusi keuangan saya ingin sentuh juga. Maknanya institusi keuangan perlu juga lebih peka tentang keadaan yang kita hadapi ini. Maknanya siapa yang telah beli rumah, satu daripada syarat untuk dapat kemudahan keuangan itu adalah untuk mengambil insurans. Betul? Jan ada rumah kan? Betul. Belum lagi. Tak mampu. Satu daripada 1.29 juta yang belum ada rumah. Betul. Apabila kita beli rumah, syarat institusi keuangan adalah untuk mengambil insurans. MRTA. Mortgage Reducing Term Assurance. MRTA. Tapi MRTA ni saya rasa dah sampai masanya. Dah sampai it's about time untuk kita lihat kembali pasal keperluan MRTA ni. MRTA ni kadang-kalanya kos pokok premium itu, kalau kita ambil contoh ya, kita ambil pinjaman selama 35 tahun ataupun 30 tahun lah untuk pinjaman perumahan. Kita ambil insurans MRTA menjadi syarat, kita ambil MRTA 10,000 contohlah. Tapi akhir sekali lepas 30 atau 35,000, mungkin nilai itu bukan lagi setakat 10,000. Mungkin dah sampai 20 hingga 30,000. Jadi kos-kos ini membebankan pembeli. Jadi pihak keuangan juga perlu mengambil pendekatan proaktif lah saya kira. Tak payahlah kerajaan datang ke apa. Institusi-institusi keuangan patut datang memikirkan satu kaedah yang lain dah. Jika MRTA punya keperluan ni dah berzaman, yang perlu kita lihat kembali bagi kepentingan pembeli-pembeli. Dari segi pembinaan itu sendiri, kita ada bincang tadi pasal IBS, BIM dan sebagainya, perlu ditingkatkan. Saya kira tidak cukup ya, tidak cukup untuk kita cakap pasal meningkatkan industri pembinaan. Kita ada CIDB ya, Construction Industry Development Board. Kita ada board, ada lembaga ya, industri pembinaan. Ya, perlu lihat dan memastikan bahawa meningkatkan teknologi dalam industri pembinaan ini bukan saja kurangkan kos tak, tetapi kita boleh meningkatkan ya, tenaga kerja kita agar tenaga kerja kita ni terjadi ataupun menjadi tenaga kerja yang berpendapatan tinggi. Jadi apabila pekerja-pekerja kita dalam industri pembinaan ni berpendapatan tinggi, mereka lebih mampu untuk beli rumah, untuk keluarga dan sebagainya. Jadi kalau apa yang boleh kita simpulkan di sini, memang semua yang berkepentingan dalam industri ini perlu lihat secara holistik, secara keseluruhan. Tidak boleh setiap daripada yang berkepentingan ini meletakkan kepentingan mereka semata-mata, tetapi perlu melihat industri secara keseluruhan dan meletakkan kepentingan kepada rakyat, pembeli, dan ini akan melahirkan satu natijah, satu hasil yang semua yang berkepentingan dapat manfaat daripadanya. Jadi itu isu-isu yang lain tu sebagai skim-skim sewa milik dan sebagainya, itu boleh kita bincang. Itu ada memang model-model yang dah ada, tapi kita boleh kembangkan di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi saya ingin menyeru agar semua pihak mesti memberi tumpuan seikhlas yang mungkin. Susah ni, seikhlas mungkin. Baik semua yang berkepentingan perlu ya, memberi tumpuan yang ikhlas ya, untuk memikirkan kaedah yang terbaik demi kepentingan rakyat dan pembeli rumah-rumah ini. Setiap penjimatan itu perlu dan mesti dikembalikan kepada pembeli dan rakyat. Jadi itu sebagai penggulungan saya lah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Zahir atas perkongsian dan perbincangan yang bernas dan berharga lah saya rasa. Okay. Terima kasih juga kepada penonton di Facebook Live sebab sudi menonton ni petang hari Rabu. Tu susah tau. Okay, so untuk sesiapa yang ingin membuat sumbangan kepada Ayo Malaysia, boleh layari laman web kita di ayomalaysia.org, sertai kita sebagai sukarelawan atau boleh buat sumbangan dalam bentuk donation jugalah. So
Terima kasih Tuan Zahir. Kita akan jumpa lagi minggu depan untuk episod ketiga Sembang Dasar. Terima kasih.